Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Semoga kita dipermudahkan segala urusan hari ini untuk kita teruskan pembelajaran kita untuk hari ini dan semoga kita memperoleh manfaat daripada kelas kita untuk hari ini. Okey. Macam minggu lepas kita dah belajar mengenai apa? Mengenai tajuk 3 iaitu mengenai seni catatan. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan kelas kita dengan tajuk yang seterusnya. Okey. Tajuk apa yang kita akan belajar hari ini? Nanti saya akan tunjukkan satu video sebagai contoh ataupun contohlah mengenai topik apa yang akan kita belajar untuk hari ini. Saya akan tunjukkan satu video ni mengenai apa tajuk yang akan kita belajar untuk hari ini. Kita tengok video ni. Okey. Apa yang awak faham tentang video ni? Apa yang awak nampak tentang video ni? Okey. Kita tengok apa yang orang tu buat. Dia buat apa? Dia sapu cat pada keratan kotak yang dia kerat tu dan dia sapukan cat, lepas tu dia cop dekat atas kertas. Okey. Kalau kita tengok apa yang awak boleh faham dekat video ni yang ditunjuk ni, yang dia buat ni, dia buat apa? Dia buat cetakan. Dia cop tu kita panggil cetakan. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini, kita akan belajar mengenai tajuk 4 iaitu seni cetakan. Okey. Okey, kita tengok tajuk hari ini itu tajuk yang keempat iaitu seni cetakan. Okey. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat apa? Hari ini awak akan dapat belajar banyak benda mengenai seni cetakan. Awak akan dapat 4 benda, 4 perkara daripada topik pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, awak dapat apa? Awak dapat menjelaskan definisi cetakan dengan betul. Yang kedua, awak dapat mengenal pasti tentang sejarah perkembangan seni cetakan dengan jelas. Yang ketiga, awak dapat menerangkan prinsip dan konsep seni dengan jelas. Dan yang terakhir, apa yang awak akan dapat? Awak dapat menjelaskan kaedah dan teknik seni cetakan dengan tepat. Okey, untuk hari ini awak akan dapat 4 benda ni lah untuk topik keseluruhan seni cetakan. Tengok, apa tu definisi cetakan? Okey. Secara umumnya, cetakan bermaksud benda yang meninggalkan kesan atau bekas imej di atas permukaan seperti bekas tapak kaki yang ditinggalkan di atas pasir. Macam kita berjalan atas pasir kan, kita pakai slipper. Bila kita jalan atas pasir, apa yang kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan tapak slipper tu lah. Kalau awak tak pakai slipper, awak akan tinggalkan kesan tapak kaki kat pasir tu lah. Okay. Cetakan merupakan proses menghasilkan kesan imej pada permukaan perantara melalui terapan blok atau plak yang disapu dakwat cetak. Keunikan seni cetakan dapat menghasilkan beberapa keping hasil yang disebut edisi dan semua hasil seni cetakan ini dianggap karya asli. Macam contoh kita tengok video tadi, apa yang kita nampak, orang tu dia sapu dakwat dekat keratan kotak yang dikekat mengikut bentuk tu, dia sapu cat dekat keratan tu, lepas tu dia cop dekat atas kertas tu, panggil cetakan. Okey. Kita tengok pula mengenai sejarah perkembangan seni cetakan. Okey, untuk sejarah perkembangan seni cetakan ni dia ada 2 fasa, iaitu fasa yang pertama sebelum merdeka dan fasa yang kedua selepas merdeka. Kita tengok dulu fasa sebelum merdeka. Okey. Yang pertama, kegiatan seni cetakan potongan kayu oleh pelukis-pelukis Akademi Nanyang di Singapura pada akhir tahun 1940. Kebanyakan karya seni cetakan awal bertemakan kemasyarakatan. Okey, kat sini maksudnya aktiviti membuat karya-karya cetakan ni khususnya cetakan potongan kayu
Dan pada ketika itu, tema-tema karya cetakan tersebut lebih kepada kemasyarakatan. Maksudnya, pada tahun 1940-an ni, mereka banyak buat pemerhatian terhadap kehidupan masyarakat pada masa itulah. Mereka tengok aktiviti seharian masyarakat. Kemudian mereka terjemahkan pemerhatian yang dibuat terhadap masyarakat tu diterjemahkan dalam bentuk seni cetakan. Itu maksud dia. Jadi yang ketiga, tengok karya seni cetakan United 1954 oleh Tan Ti Chi menggunakan seni cetakan kayu. Te Hoi Kiat pula menghasilkan karya seni cetakan lino bertajuk Kingfisher. Tadi kita dah tengok sejarah sebelum merdeka. Sekarang ni kita akan tengok pula sejarah selepas merdeka, iaitu sejarah cetakan selepas merdeka. Okey, seni cetakan semakin berkembang dengan penubuhan Specialist Teachers Training Institute STTI pada tahun 1960. Chiu Ten Ben dan Ahmad Khalid Yusof adalah antara pelukis cetak kelahiran institusi tersebut. Institusi apa? Institusi tadilah, STTI tu. Yang ketiga, seni cetakan dijadikan satu bidang khusus di Jabatan Seni Halus ITM, kini dipanggil UITM, USM dan Institut Seni Lukis Malaysia. Era kontemporari seni cetakan iaitu seni cetakan konvensional kepada digital bermula pada tahun 1980-an. Ismail Zain telah mempamerkan karya seni cetakan digitalnya dalam pameran Digital College pada tahun 1988. Pada tahun ini banyak seni cetakan dihasilkan melalui digital lah, menggunakan komputer. Okey, untuk selepas merdeka. Kita tengok yang seterusnya mengenai contoh karya menggunakan teknologi komputer ialah Surah 1991 oleh Ponirin Amin dan Virtual Reality 1993 oleh Bahaman Hashim. Seni cetakan terus diberi nafas baharu dengan penerokaan karya cetakan 3D oleh Johari Said, contohnya karya Seniman yang Dilupakan pada tahun 1996. Kita tengok ni contoh pelukis seni cetak dan karya mereka. Ni karya Lee Jofo, Romance of Country Life pada tahun 1968, iaitu menggunakan teknik potongan kayu. Okey, gambar yang kedua ni kita tengok hasil karya Johari Said, Suzanna Cherish pada tahun 1990 menggunakan teknik potongan kayu juga. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadilah, untuk selepas merdeka ni dia menggunakan teknologi komputer untuk hasilkan seni cetakan. Okey, kita tengok pula prinsip dan konsep seni cetakan konvensional. Okey, prinsip dalam seni cetakan konvensional ni merujuk kepada satu piawaian yang diguna pakai untuk menentukan sama ada karya seni cetakan tersebut asli atau reproduksi. Kat sini kita tengok untuk kita mudah faham lagi, prinsip cetakan ni dia ada tetapkan satu piawaian ataupun satu standard ataupun satu syarat bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menentukan sama ada karya seni cetakan tersebut asli ataupun tidak. Okey, terdapat 5 definisi seni cetakan asli dalam piawaian tersebut. Yang pertama, menulis AP, iaitu artist proof pada setiap karya seni cetakan. Maksudnya kat sini semua karya cetakan tu dia mestilah kena tulis AP, bukti karya siapa, hasil karya siapa. B, kita tengok karya mesti ditandatangani oleh pelukis, jumlah kesemua edisi dan nombor siri cetakan. Apa maksud edisi cetakan ni? Maksudnya bila kita hasilkan satu karya cetakan tu, kita tak akan cetak sekali je, kita akan cetak banyak kali. Contoh, kita nak cetak 10 kali cetakan. Dalam 10 kali tu, bila kita buat cetakan pertama, kita akan tulis cetakan yang pertama tu kita akan tulis dekat situ ialah cetakan pertama daripada 10 cetakan. Untuk cetakan kedua pula samalah, dia akan tulis
cetakan kedua daripada 10 cetakan dan seterusnya lah sampai 10 cetakan tu lah. Okey, C, setiap bahan blok yang digunakan perlu ditanda atau digurus untuk menandakan edisi cetakan. Maksudnya macam yang saya bagi tahu tadi lah edisi cetakan tu. D, pengkarya sendiri yang menyediakan plat asal cetakan. Okey, plat asal cetakan ni mestilah dihasilkan oleh kita sendiri, pencetak pengkarya sendiri. Maksudnya sekiranya ada orang lain yang menghasilkan karya yang sama dengan kita, dia ambil kita punya blok ataupun plat tu dan kemudian dia cetak sendiri. Dan hasil daripada cetakan yang dia buat tu menarik ataupun memuaskan. Kemudian dia minta izin daripada kita untuk jadikan karya tu hak milik dia sendiri, karyanya sendiri. Okey, jadi dia bergantung kepada kita sama ada kita nak izinkan ataupun tidak. Kalau kita izinkan, karya tersebut jadi karya dia lah. Okey, contoh macam tu. E, sesebuah reproduksi dianggap cetakan asli jika sangat berkualiti dan pekarya bersetuju untuk menandatanganinya. Okey. Konsep seni cetakan konvensional ni menurut Alexia Talla 2009, frame and hung on the wall behind glass. Okey, itu untuk prinsip dan konsep seni cetakan konvensional. Dia ada tetapkan 5 definisi seni cetakan asli dalam piawaian. Okey, dia ada 5 piawaian. Kita boleh tengok kat situ lah. Macam tadi yang saya terangkan. Kita tengok pula kaedah dan teknik seni cetakan. Terdapat beberapa kaedah dan teknik dalam menghasilkan karya seni cetakan. Perbezaan kaedah dalam seni cetakan terletak pada bahan yang digunakan. Okey. Tengok kaedah timbulan ataupun relief. Dalam kaedah timbulan ni dia ada 4 teknik, iaitu yang pertama potongan kayu, yang kedua gurisan kayu, potongan lino dan juga collage. Ni kita boleh tengok contoh cetakan yang menggunakan kaedah timbulan ataupun relief. Okey, yang kedua kaedah benaman ataupun intaglio. Dia ada 6 teknik dekat sini. Yang pertama, kita tengok line engraving. Yang kedua dry point. Yang ketiga gurisan asid. Yang keempat collagraph. Yang kelima aquatin. Dan yang keenam mezzotint. Okey, itu contoh gambar kaedah benaman. Cetakan menggunakan kaedah benaman. Yang ketiga, tengok kaedah permukaan ataupun planografi. Kat sini dia ada satu je teknik untuk kaedah permukaan ni, iaitu litografi. Okey, tengok contoh cetakan menggunakan kaedah permukaan ni. Yang keempat iaitu kaedah saring sutera ataupun serigrafi. Dekat sini ada 4 teknik yang digunakan, iaitu open masking, fotoemulsi, profilm dan juga stencil. Okay. Nanti saya akan terangkan satu persatu apa tu kaedah permukaan, kaedah saring sutera ni. Okay. Saya akan terangkan satu persatu dekat slide seterusnya. Okay. Teknik yang digunakan dalam seni cetakan. Okay. Yang pertama yang saya bagi tahu tadi, kaedah timbulan ataupun relief. Okey, kaedah timbulan ni dakwah digelekkan ke atas permukaan tapak cetak dan bukan ke dalam alur tulisan. Okey, kaedah ini merupakan kaedah tertua dalam seni cetakan. Maksudnya kaedah ni kaedah yang paling lama lah dalam seni cetakan ni. Okey, tengok gambar ni, penggelek dakwah cetak. Dia gelekkan dakwah tu dekat atas permukaan blok kayu tu. Okey. Untuk kaedah timbulan dia merupakan satu proses yang mana dakwah disapu pada permukaan tapak ataupun blok. Jadi lepas kita sapu, terletak kertas di atas di atas apa ni? Kita akan letak kertas di atas dan kita gosok. Kemudian bila kita buka, terhasillah cetakan imej yang kita nak lah. Itu antara teknik yang ada dalam kaedah timbulan, iaitu teknik potongan kayu yang saya bagi tahu tadi. Okey. Ni adalah untuk kaedah timbulan. Kita tengok pula kaedah kedua, iaitu kaedah benaman. Okey, kaedah benaman ni
proses melukis dengan cara mengukir pada plak logam ataupun kayu. Dawat cetak diletakkan di dalam alur tulisan dan dicetak menggunakan pemampak atau penggelek. Okey. Untuk benaman ni kita tengok gambar tu. Untuk benaman ni kita tak sapu dawat pada permukaan. Kita akan sapu pada bahagian yang kita tebuk, yang kita buat ukiran tu. Contoh kita ambil satu kayu dan kita ukir bentuk bentuk nombor 1. Lepas tu dakwat tu kita tidak letak atas permukaan tu. Kita letak pada ukiran 1 tu yang dalam tu. Yang terbentuk bila kita ukir tu, yang kita akan letak dakwat dalam tu. Bila kita ukir dia akan tinggalkan kesan ataupun lubang. Kita panggil goresan lah. Jadi dakwat tu kita sapu pada bahagian dalam yang kita ukir tadi tu lah. Lepas tu kita letak kertas atasnya dan kita mampakkan ataupun kita tekan kuat-kuat supaya dakwat tadi boleh tercetak di atas kertas. Okey, macam tadi saya bagi tahu tu adalah untuk kaedah benaman. Macam mana dibuat cetakan menggunakan kaedah benaman. Dia ukir dekat blok kat kayu dan dia masukkan dakwat dalam ukiran tadi. Lepas tu dia ambil kertas dan letak mampakkan kertas tu dekat kayu yang dia ukir tadi tu lah. Okey. Yang ketiga ialah untuk kaedah saring sutera ataupun kita panggil serigrafi. Okey. Kaedah saring sutera ni akan diregangkan kain sutera akan diregangkan di atas kayu pemindang. Imej akan terhasil melalui keratan kertas akhbar, profilm ataupun foto emulsi. Sekuji digunakan untuk menyapu dakwat atau warna di atas permukaan kertas ataupun kain. Okey, untuk kaedah ini dia gunakan sutera saring atau kayu sutera yang mana kayu tu dia akan diregangkan di atas ataupun frame kayu. Kita akan buat satu kayu frame, kemudian kain sutera kita letak atas frame tu, kemudian kita akan regangkan dia. Lepas tu untuk hasilkan imej kita perlu keratan kertas akhbar tadi dan juga profilm. Okey, ataupun foto emulsi yang saya bagi tahu tadi. Kemudian lepas keratan akhbar tu terhasil, barulah kita gunakan sekuji untuk kita ratakan cat supaya kita boleh cetak imej yang kita nak. Okey, tu untuk kaedah saring sutera ataupun kita panggil serigrafi. Okey, kita tengok pula kaedah yang akhir, itu kaedah permukaan ataupun planografi. Okey. Kaedah permukaan ni dihasilkan daripada permukaan seni cetakan yang mendatar. Litografi adalah berdasarkan teknik sifat penolakan minyak dengan air. Blok batu kapur yang digunakan sebagai blok persembahan imej. Kaedah ini dapat menghasilkan seni cetakan yang hampir sama dengan lukisan pensel. Okey, untuk kaedah ni dia dihasilkan di atas permukaan yang mendatar. Maksudnya permukaan yang rata lah untuk dan untuk hasilkan imej dia gunakan teknik ataupun sifat penolakan minyak dengan air. Biasanya blok yang digunakan untuk hasilkan cetakan ini ialah blok batu kapur. Okey, tu untuk kaedah permukaan ataupun planografi. Jadi itu sahajalah untuk tajuk kita yang keempat, iaitu berkenaan seni cetakan. Okey, saya harap awak boleh fahamlah apa yang kita belajar hari ini. Itu mengenai definisi cetakan, apa tu cetakan, sejarah cetakan, teknik dan juga kaedah cetakan. Okey, saya harap kelas hari ini dapat memberikan manfaat kepada awak. Kalau awak tonton video ni sampai akhir, insya-Allah awak akan faham apa yang kita belajar hari ini. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.